adakah serius? Adakah serius atau tidak? Inilah persoalan dia. Yang kat sini kamu boleh tulis dalam lebih kurang dalam pendahuluan. Selalu ni kamu tulis dalam 4 ayat. 4 ayat kamu tulis. Okey, 4 ayat. 4 ayat. Lepas itu kamu kenalah perkenalkan isi kamu nanti. Tapi terlebih dahulu kamu kena tulislah apakah dia ayat untuk perkenalan. Kamu tulis di situ, berikut ialah strategi. Strategi untuk mengatasi masalah remaja. Ini ialah dia punya pendahuluan dia pada perenggan yang pertama. Ini perenggan yang pertama. Perenggan pertama. Perenggan pertama. Lepas itu manakala kita pergi pula kepada perenggan yang kedua. Perenggan kedua. Perenggan yang kedua, kamu lihat kat sini, dia bagi dia punya isi dia. Isi dia pertama kat sini ialah menerapkan nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni itu dia punya isi dia. Lepas tu kamu kena hurai lah, buat huraian. Lepas tu kamu kena bagi dia punya contoh dia. Itu yang pertama. Lepas tu kamu pergi pula kepada perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua. Perenggan yang ketiga. Perenggan yang ketiga, kamu tulislah tentang isi kat sini. Iaitu mengadakan. Sekejap lepas tu kamu boleh tulis kat situ ialah mengadakan kempen kesedaran. Itu perenggan ketiga. Perenggan yang ketiga. Dan lepas itu kamu lihat kat situ dah perenggan ketiga, lepas tu pergilah perenggan keempat. Perenggan yang keempat. Perenggan keempat tu kamu pilih kat sini. Dia punya isi kat sini, kamu ambil kat sini. Dia tulis kat sini lah ialah menguatkuasakan undang-undang. Undang-undang. Ini pun sama juga. Yang tadi tu kamu kena huraikan jangan panjang sangat Pastikan jangan panjang sangat. Huraian. Lepas tu kena ada contoh. Kena ada contoh. Lepas tu yang terakhir sekali ialah dia punya penutup lah. Seperti biasa dia punya penutup dia. Dan selesailah kamu buat sebuah karangan. Ini ialah karangan yang berbentuk panjang ni tak panjang. Hanya 200 hingga 250 patah perkataan saja. Ini ialah karangan yang berbentuk pendapat. Cikgu harap semua faham yang ni. Dan kita pergilah kepada soalan bawah ni pula. Okey, bawah ni kamu lihat kat sini. Kita kongsi kita bincang satu soalan kat sini. Soalan kat sini ialah
ikatan kejiranan. Kamu tengok sini, pilih satu soalan di bawah dan tuliskan sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan. Ni panjang sikit. Dia panjang sikit yang kamu kena buat ni. Tapi bukan sekarang lah dalam kelas tak cukup masa kita nak buat satu karangan, tak sempat apa yang kita boleh bincang je saja isi-isi dia penting. Nombor satu ni, ikatan kejiranan dianggap sebagai pelengkap kepada hubungan antara individu dalam kalangan masyarakat. Bincangkan usaha-usaha yang wajar dilakukan untuk mengukuhkan semangat kejiranan. Bagaimana kita nak? Yang ni kamu lihat di sini, ini adalah karangan. Karangan tidak berformat. Karangan tidak berformat. Sebabnya dia tak ada format dia tertentu. Dia terbuka saja. Dan dia punya kehendak soalan dekat sini. Kehendak soalan dia, kamu tengok sini, ini adalah bincangkan. Ini dia kehendak. Kamu kena pastikan ini adalah dia punya kehendak soalan dia. Soalan. Bincangkan usaha-usaha yang wajar dilakukan untuk mengukuhkan semangat kejiranan. Cikgu harap kamu nampak kat situ. Lepas ni kita akan bincangkan. Kita cuba cikgu nak kamu carikan dia punya isi-isi dia yang boleh kita gunakan boleh kita nak buat karangan dia. Sekejap Okey. Kita macam mana kita nak buat ni? Apa yang kita nak buat? Kita bolehnya seperti biasalah kita buat dia punya pendahuluan dia. Pendahuluan ni kamu jangan tak buat pendahuluan pendahuluan kena buat. Pendahuluan ni apa yang kamu nak ceritakan? Kamu kena ceritalah dia ni kat sini. Kamu tengok sini. Semangat kejiranan. Semangat kejiranan. Kamu ceritalah. Jangan masuk isi. Semangat kejiranan kamu boleh ceritakan. Dan bagaimanakah kejiranan tu bagaimana? Adakah masih diamalkan atau tidak? Adakah? Itu ialah persoalan yang kamu kena fikir. Lepas itu kamu kena perkenalkanlah. Perkenalkan kamu punya isi-isi dia. Berikut, kamu tengok sini. Berikut adalah tentang usaha-usaha. Tentang usaha-usaha yang wajar dilakukan untuk mengukuhkan semangat kejiranan. Kamu kena perkenalkan. Macam contohnya lah, kamu masuk kelas baru. Kamu masuk kat kelas baru kamu masuk sekolah baru. Kamu kena terkenal lah. Macam ni lah. Janganlah main tulis isi je tanpa memperkenalkan isi kamu. Macam kamu bagi salam kamu nak tolong orang. Bagilah salam dulu. Jangan main masuk je. Ini adalah contoh dia kamu kena buat. Lepas itu cikgu nak kamu tulis sekarang ni. Cikgu nak kamu tuliskan dia punya ni. Bincangkan usaha-usaha yang wajar dilakukan untuk mengukuhkan semangat kejiranan. Senang je, kamu tuliskan dalam kita punya Google Chat. Tuliskan 4 isi je. Tuliskan 4 isi dalam kita punya Google Chat. Daripada situ cikgu boleh lihat kamu punya jawapan kamu. Kamu boleh mula sekarang boleh mula sekarang. Tuliskan dalam Google Chat. Ada 4 isi cikgu perlukan 4 isi saja.
Ini kawan kamu dah ada yang tulis dah. Ya, dia kan nama dia Adriana. Dia kata ni pun Nurhaswani pun dah tulis juga. Dua-dua dia kata mengadakan aktiviti gotong royong. Okey, mengadakan aktiviti gotong royong. Yang ni Fauzan dia kata membuat kempen. Okey, Fauzan dia kata buat kempen pula. Mengadakan kempen. Lepas itu Norain dia kata pula mengadakan rumah terbuka. Norain kata rumah terbuka. Ni Khairun dia kata mengambil berat. Khairun dia kata mengambil berat tentang apa ni, kita punya jiran kita okey. Jadi dia tulis kat sini mengambil berat. Mengambil berat tentang jiran. Okey. Lepas tu cikgu nampak pula apa ni Yana. Yana dia kata bertukar-tukar makanan sesama jiran. Okey, bertukar-tukar makanan sesama jiran. Okey, lepas itu saling tolong menolong. Tolong menolong, betul. Tolong menolong semua boleh Okey, okey, banyak ni isi kamu tengok, kamu semua ada idea dia nampak. Nur dia kata mencari jiran, Nur Rasmi kata bertolak ansur, Aisyah ni kata prihatin dan tolong menolong. Ini semua ada kaitan. Semuanya berkaitan tentang tajuk tersebut. Bila kamu buat karangan, kamu kena semak dulu. Adakah isi yang kamu tulis tu, isi tu berkaitan dengan tajuk ke tidak? Mesti cek kamu semak. Nanti rugi. Itu perkara yang paling penting sekali. Okey, sekarang ni kalau kamu ada masa sekarang ni kita tak ada masa. Tak ada masa. Kalau kamu nak cuba hantar cuba hantarkan kamu punya karangan. Kamu boleh hantar kepada cikgu punya email cikgu punya email kat sini. Dan insyaAllah kalau cikgu semak lah kamu punya jawapan kamu lah. Ada email je cukup. Cukup kamu hantarlah dia punya, kamu tuliskan apa ni, karangan. Tuliskan karangan yang bertajuk atas tu lah. Ada sebarang soalan sebelum kita pergi kepada bahan yang seterusnya? Ada soalan? Semua okey okey, semua faham okey. Faham cikgu, faham. Faham okey. Okey, kita dah selesai yang ni. Kita pergi kepada soalan selanjutnya Okey, soalan selanjutnya ialah kamu lihat kat sini. Okey, kamu lihat kat sini sebenarnya sekarang ni tahun ni punya format SPM untuk bahasa Melayu dia tak ada tulis dia punya tajuk kat sini, dia tak tulis. Dia cuma minta kamu baca dahulu petikan tu. Daripada petikan tu kamu kena buatkan dia punya apakah dia cerita dalam petikan tersebut. Okey, ini beza. Tapi hari ni malam ni apa yang cikgu nak kita bincang malam ni ialah kamu carikan dia punya isi-isi yang penting berdasarkan kepada isi yang ni. Kamu lihat kat sini dia punya soalan dia ialah ni. Soalan dia ialah panduan-panduan menjayakan matlamat dalam akademik. Okay, cikgu terangkan apa pula maksud dia ni. Okey, maksud dia senang je. Maksud dia apakah
yang kamu kena lakukan apakah yang kamu kena lakukan untuk mencapai matlamat dalam akademik. Lepas tu, dia punya soalan dia, kat mana pula kamu nak cari dia punya jawapan ni? Kat mana? Kat mana tu kamu cari kat sini, perenggan ni ada 4 perenggan. Nombor 1 kat sini, ni perenggan nombor 1. Ni perenggan nombor 1 ni perenggan nombor 1. Ni perenggan nombor 2. Manakala yang berikutnya ialah perenggan yang ketiga. Lepas itu perenggan yang keempat. Ada 4 perenggan je. Ada 4 perenggan. Kita buat satu-satu. Kita buat satu-satu. Kamu jangan lompat-lompat. Cikgu tak nak kamu lompat-lompat. Kamu buat perenggan yang nombor 1 dulu. Nombor 1 ni kamu carikan dia punya isi dia. Isi dia ialah panduan-panduan menjayakan matlamat dalam akademik. Apa yang cikgu boleh bagi tahu, daripada perenggan yang pertama ni, ada 3 isi yang berkaitan dengan tajuk tersebut. Bila kamu dah tulis, kamu tulis dapat jawapan tu, kamu tuliskan dalam yang kita punya Google Chat. Kamu boleh mula sekarang. Tulis dalam Google Chat. Perenggan yang pertama saja. Ini siapa ni? Aisyah dia tulis. Dia kata ialah Aisyah dengan Norain. Kita buat satu-satu dulu. Iliana pun ada tulis kat sini. Dia kata Iliana, cikgu ambil dia punya jawapan dia yang pertama tulis. Menyatakan matlamat. Kita lihat kat sini, dia dapat kat sini. Cikgu bulatkan kat sini. Daripada sini, kamu tengok sini, kat sini dia cari. Cara ialah menyatakan matlamat akademik secara bertulis. Kat sini ini. Lepas itu kita tulis dia punya isi dia supaya kamu nampak kita tulis kat sini ialah menyatakan matlamat akademik secara bertulis. Itu nombor 1. Lepas itu tu nombor 1. Nombor 2 ni Aisyah, dia kata ni sama dengan Aisyah dengan yang sama. Norain tu dia kata meletakkan matlamat tersebut di tempat yang mudah dilihat. Yang ni kat sini. Kamu lihat kat sini di sini. Daripada sini sampailah sini, tempat mudah dilihat. Kat sini dan kita letak kat sini cikgu nak semua nampak apa yang isi yang kedua. Isi yang kedua ialah meletakkan matlamat. Matlamat tersebut di tempat yang mudah dilihat. Di tempat yang mudah
dilihat. Okey. Okey. Lepas itu apa lagi? Meletakkan matlamat, menyatakan matlamat bertulis. Ada satu kamu tertinggal ni. Itu dah peringkat kedua tu. Cikgu tu peringkat pertama dulu. Peringkat yang pertama tu ada satu yang kamu tertinggal ni. Berusaha cikgu. Kau ni. Peringkat yang pertama, ada satu yang kamu tertinggal. Peringkat yang pertama dulu kita bincang. Cikgu tak nampak pun jawapan yang menyatakan isi tersebut. Ada satu. Yang dua tu dah betul lah. Ada satu lagi. Peranan maklumat sangat penting. Betul. Betul rasa. Dekat mana? Cuba kau baca balik. Tak dengar. Peranan maklumat sangat penting. Peranan matlamat sangat penting dekat mana? Dekat baris yang kedua. Baris yang kedua peranan matlamat. Okey. Selepas tu. Cuba baca selepas tu. Cuba baca selepas. Dalam bidang akademik, penetapan maklumat sangat penting. Itu dia punya kat sini. Kamu ambil kat sini. Dia ambil sini ambil kat sini penetapan matlamat yang sangat penting kat sini. Okey, itu ialah isi yang ketiga cikgu tulis kat sini supaya mudah kamu lihat bagaimana kamu dapat penetapan matlamat sangat penting, betul. Kita dah selesai. Kita dah selesai perenggan yang pertama. Okey. Sekarang ni kita pergi perenggan yang kedua. Sama juga tadi. Kamu tolong cari je. Perenggan yang kedua saja. Okey, cikgu nampak jawapan daripada okey, ni semua banyak dah ada Nur, Aisyah, Aliana, Khairun, Iliana. Okey, yang pertama tu kamu ada tulis itu adalah fokus kepada sasaran fokus kepada sasaran, betul yang ni. Okey, fokus kepada sasaran sini Okey tu, okey kat sini. Okey. Fokus kepada sasaran. Itu sebab tu. Ada dua lagi cikgu nampak jawapan daripada mengikut perancangan yang telah dilakukan sekejap. Cikgu rasa bukan tu yang ni cikgu nampak jawapan daripada Nur Hazwani, dia kata berkongsi matlamat dengan orang lain. Okey, yang tu betul lah. Okey, yang kedua ni kamu tulis kat sini ialah berkongsi matlamat. Okey, berkongsi matlamat matlamat
dengan orang lain orang lain. Okay, okay. Isi dengan huraian tak perlu ni Okay, kita dah selesai kita dah selesai untuk perenggan yang perenggan yang kedua perenggan yang kedua kita dah selesai. Ni berkongsi kat sini berkongsi dekat sini. Okay, kita dah selesai perenggan yang kedua perenggan yang kedua. Okay, kita teruskan kepada perenggan yang ketiga perenggan yang ketiga. Okay, kamu cuba. Keyakinan ni jawapan daripada Nur, dia kata keyakinan kepada diri sendiri, betul. Kat sini keyakinan kepada diri sendiri amat perlu. Okay, cikgu tulis kat sini. Okay, keyakinan kepada diri sendiri amat perlu. Itu je. Lepas itu satu lagi. Perenggan yang ketiga. Betul. Kamu lihat kat sini mana yang ditulis oleh Aisyah tu, mana dia cari kat sini. Kat sini batas ni saja. Penetapan matlamat haruslah tinggi kat sini. Okay, dan kamu tulis saja jawapan dia kat sini. Okay. Okay, sini ialah penetapan matlamat haruslah tinggi. Okay, itu dah perenggan yang ketiga perenggan yang ketiga. Kita teruskan lagi. Teruskan lagi pada perenggan yang keempat. Perenggan yang keempat kamu cari perenggan yang keempat pula. Apa dia punya isi dia. Okey, Fauzan dan Nurain dia kata doa dan tawakal. Itu betul tu. Tak ada masalah. Kat sini doa dan tawakal. Okey, doa dan tawakal. Kita tulis dia punya jawapan kat bawah. Nombor satu ni ialah doa dan tawakal. Okey, tu nombor satu. Satu lagi. Perenggan yang terakhir ni ada dua Satu tu betul. Satu lagi. Apa satu lagi? Tujuan hidup yang jelas. Kalau kamu doa, mesti disertai dengan apa? Takkan doa saja. Usaha lah, betul lah. Doa kenalah dengan usaha. Okey, dah selesai. Kamu dah selesai semua Okey, kita dah selesai mencari isi yang penting daripada petikan tersebut. Okey, Aisyah, cikgu nampak jawapan kamu doa perlu disertai dengan usaha, betul. Okey, cikgu harap kamu keluarkan, kalau kamu ada pen, kamu ada kertas, tolong keluarkan. Cikgu nak kamu salinkan soalan. Sebab apa? Sebabnya bila kamu dah salin soalan, lepas tu cikgu nak scrollkan ke atas supaya kamu dapat menjawab soalan tersebut. Keluarkan, kalau ada pen, sediakan pen Tapi kamu nak salin tu, salin lah perkataan yang penting dia tak payah semua. Soalan yang pertama kat sini, yang ni berpandu kepada soalan atas Kat sini soalan satu ni ialah berikan maksud rangkai kata potensi diri. Soalan macam ni kamu kena berhati-hati Jangan bagi pendapat kamu sendiri. Mestilah berdasarkan kepada petikan. Berdasarkan kepada petikan. Itu nombor satu. Nombor dua ni, apa yang kamu kena buat, kamu salin ni lah, nyatakan larangan-larangan tersebut. Kat sini dia kata,
pengarang mengemukakan beberapa larangan dalam menjayakan matlamat hidup. Nyatakan matlamat hidup dia. Matlamat, apakah larangan dia? Soalan nombor 1 tadi, potensi diri, kamu tengok sini 2 markah Dua markah maksudnya kamu kena tukar perkataan ini, kamu kena tukar perkataan ini. Barulah dapat 2 markah. Manakala soalan nombor 2 ni 3 markah di sini. 3 markah kat sini, kamu kena tuliskan 3 isi. 3 isi tetapi berdasarkan kepada petikan. Berdasarkan kepada petikan. Soalan nombor 2 ni pun sama tak? Berdasarkan kepada petikan. Alin dulu Okey, yang ketiga. Yang ketiga ni kamu lihat kat sini. Berkongsi matlamat akademik dengan sahabat, ahli keluarga maupun guru ataupun syarah dapat membantu murid dalam usaha untuk menjayakan impian mereka. Maksudnya berkongsi matlamat. Apakah matlamat akademik kita? Dan pada pendapat anda, apakah tindakan yang perlu dilakukan untuk merangsang murid mencapai matlamat dalam kehidupan mereka? Ini dalam kehidupan mereka. Ini ialah soalan memberi pendapat. Memberikan pendapat. Pendapat. Tapi pendapat kamu ni mestilah logik. Janganlah tak logik Dan apa yang kamu kena tulis kat sini, markah dia 4 markah. Kalau 4 markah, mestilah tulis 4 isi. 4 isi 4 isi. Okey? Yang ini kamu salin bawah ni cukup lah salin bawah ni je. Lepas tu cikgu akan bawa kamu ke petikan di atas. Kalau dah siap tu salin, bagilah tahu cikgu. Dah cikgu. Dah siap Okey dah Okey. Yang lain-lain tu cikgu harap semua dah siap Okey dah siap dah. Semua dah siap dah. Cikgu nampak Nurain, Aisyah, lepas tu kawan kamu yang cakap ni dah siap dah. Dah. Dah siap okey. Kita pergi kepada petikan dia Petikan dia. Okey, yang tadi soalan pertama tadi kamu tengok sini dekat sini. Dia punya perkataan kat sini. Potensi diri kat sini. Kamu kena tukarkan maksud dia lah. Potensi diri. Tuliskan jawapan kamu yang pertama dekat kita punya Google Chat tulis kat situ jadi dia seorang individu. Cikgu tulis kita kamu tulis dulu lepas tu kita akan cikgu akan kita akan bincangkan apakah jawapan yang paling sesuai lah
kemampuan diri, okey. Okey, cikgu harap ada 3 jawapan tiga jawapan tu cikgu tuliskan kat sini. Okey, yang pertama apa yang ditulis oleh Fauzan yang dia kata keyakinan diri. Okay, yang kedua Norain dia kata jati seseorang individu. Jati diri ke? Jati diri seseorang individu. Okay, lepas itu Aliana dia kata kemampuan diri. Kemampuan diri. Okey, jati diri. Okey. Lepas tu kita lihat kat sini Okey, keyakinan diri, potensi diri, keyakinan ada keyakinan tu cikgu rasa kamu kena betul ke ni. Potensi diri, jati diri. Jati diri tu macam kemampuan diri tu cikgu lebih sesuai. Kemampuan diri tu lebih sesuai kemampuan diri lebih sesuai. Kebolehan diri, okey, kebolehan diri boleh. Kebolehan diri, jawapan daripada Haikal. Selain daripada tu kamu boleh kata lagi ialah keupayaan diri. Itu dia. Jawapannya lah beberapa kamu tengok situ kamu boleh lihat bagaimana perkataan yang paling dekat maksud dia. Dan kita lihat pula soalan yang kedua. Pengarang mengemukakan beberapa larangan dalam menjayakan matlamat hidup. Nyatakan larangan-larangan tersebut. Okey, kita lihat kat sini. Yang ini kamu boleh rujuk kepada perenggan yang kedua dengan ketiga. Perenggan yang kedua, ketiga ada jawapan dia. Okey, cikgu nampak jawapan daripada Iliana. Dia kata jangan sewenang berkongsi matlamat dengan mereka yang parasit, betul. Jangan berhenti sekerat jalan, jangan takut gagal, betul. Nurhaswani jangan takut gagal, betul. Jangan berhenti sekerat jalan, jangan sewenang berkongsi. Okey, yang betul. Okey, semua cikgu dapati kamu punya jawapan betul Cikgu tulis kat sini. Okey. Okey, yang pertama dekat sini ialah apa ni, kita jangan jangan sekejap jangan berkongsi matlamat dengan apa ni, dengan berkongsi matlamat dengan mereka yang parasit lah dengan mereka yang parasit, yang tak positif yang parasit.
Lepas tu jangan berhenti sekali jalan, betul. Jangan berhenti sekerat jalan. Lepas tu yang ketiga, jangan takut gagal, betul. Jangan takut gagal. Okey. Semua betul okey. Kita teruskan kepada yang ketiga. Yang ketiga kamu lihat kat sini. Yang ni kan kamu kena bagi 3 isi. 4 isi. Apakah tindakan yang perlu dilakukan untuk merangsang? Maksudnya kita nak mempertingkatkan pelajar-pelajar supaya mereka boleh mencapai matlamat dalam kehidupan mereka. Cikgu nak 4 cikgu nak 4. Okey, Fauzan cikgu nampak laju Dia kata berkongsi secara berkumpulan, berkongsi pendapat dengan belajar secara berkumpulan, berkongsi pendapat dengan rakan, cari tempat selesa. Okey. Tempat selesa untuk apa Tempat selesa tu cikgu tak apa yang tu lah. Untuk belajar. Okey, kamu kata tempat selesa untuk apa? Okey, ni Nur Hasni dia kata mengadakan program motivasi. Okey, boleh diterima. Okey. Ada lagi sesiapa lagi nak memberi idea? Okey, cikgu kita mengadakan lawatan sambil belajar. Okey, ni Liana kata ganjaran. Ganjaran macam mana? Kamu kata ni jangan apa? Ganjaran macam mana? Okey, nombor 1 cikgu nampak kat sini Aisyah dia kata memberi semangat. Okey, yang tu betul. AA ialah memberi semangat. Okey. Nombor 2, betul. Nombor 2 kita menyokong lah kita support. Dalam bahasa Inggeris, kita support dia, kita sokong dia menyokong matlamat yang ingin dicapai. Lepas itu membaiki kekurangan. Okey, kita maksudnya kita memperbaiki kita memperbaiki kelemahan. Okey, lepas itu Liana dia kata memberi jalan, memberi ganjaran, memberi ganjaran kepada pelajar yang cemerlang dalam akademik. Okey, lepas itu ganjaran duit power. Okey, lepas itu Fitri dia kata membuat lawatan sambil belajar gitu. Okey, E ialah membuat lawatan sambil belajar, betul. Inilah macam mana kita nak motivasi. Selain itu kamu boleh kata memberi semangat, motivasi tu Lagi apa lagi selain daripada itu kita nak supaya merangsangkan lagi kita memberi latihan. Latihan, boleh tak? Kita memberi latihan. Kita memberi latihan. Memberi kelas tambahan. Kita membuat kelas tambahan. Membuat kelas tambahan. Kita dah selesai kita dah selesai buat apa ni tadi. Kita ada 10 minit lagi kita ada 10 minit lagi kelas kita pada malam ini.
Okay, apa yang cikgu nak kamu dalam 10 minit ni, yang ni kita minggu depan insyaAllah minggu depan kita buat Komsas. Okey, kamu lihat kat sini soalan yang seterusnya ialah kamu tengok sini, kamu kena kenal pastikan apakah dia subjek dan apakah dia predikat. Subjek tu ialah perkara, sesuatu perkara. Sesuatu subjek. Contohnya Ali, kau dengar Ali, contohnya Ali menyepak bola. Ali tu ialah subjek, menyepak bola tu ialah dia punya predikat dia, menerangkan. Itu ialah dia punya perbezaan di antara subjek dengan predikat. Kamu lihat kat sini, soalan nombor 1, kita buat satu-satu dulu. Untuk memperoleh kejayaan, semua murid disaran membuat ulang kaji pelajaran di rumah. Kamu boleh beritahu, menyatakan apakah dia punya subjek dia. Yang nombor B1, B1 dulu. Adakah semua murid saja ke macam mana? Semua murid saja ke ada tambahan lagi? Ini berkenaan dengan subjek. Ya, semua murid disaran dia. Muka semua disarankan membuat ulang kaji pelajaran di rumah. Dia punya predikat dia kita teruskan sini. Predikat dia ialah untuk untuk memperolehi kecemerlangan. Untuk memperolehi kecemerlangan. Untuk memperolehi kecemerlangan. Selesai di situ. Kamu cuba nombor 2 pula. Ketika dalam perjalanan pulang ke asrama, mak menyediakan bekalan makanan untuk kami. Mak menyediakan, kita lihat kat sini, ni subjek dia. Jawapan daripada Aisyah. Dia kata mak menyediakan bekalan makanan untuk kami. Dia punya predikat dia ialah ketika dalam perjalanan pulang ke asrama. Cukup itu dia punya soalan yang ketiga kamu cuba soalan yang ketiga. Bertungkuh lumus para petani menyelamatkan sayur-sayuran apabila ladang mereka dilanda ribut pada petang semalam.
Okey, bertunggus-tunggus para petani, okey. Okay, subjek dia ialah bertunggus lumus petani para petani menyelamatkan sayur-sayuran. Okay, dia punya predikat dia. Predikat dia adalah menyelamatkan Betul kamu lihat sini predikat dia menyelamatkan sayuran. Okay. Kamu lihat betul-betul manakah dia punya subjek dia. Cuba kamu semak betul-betul Predikat dia sebenarnya subjek dia kamu lihat kat sini. Kamu semak betul-betul kamu cikgu kongsi tu. Kamu lihat kat sini dia punya subjek dia kamu tengok sini. Okay, dia punya subjek dia ialah apabila ladang mereka apabila ladang mereka dilanda ribut pada petang semalam. Okay, lepas itu dia punya predikat dia ialah bertunggus lumus para petani menyelamatkan sayuran. Okay. Nombor dua tu kamu lihat kat sini emak menyediakan betul ketika dalam perjangkitan tu betul. Nombor satu tu semua, okay, yang ni betul.